Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah. InsyaAllah bertemu kita lagi dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel. Dan pada kali ini saya akan memaparkan secara ringkas infografik berkenaan tajuk bab 1 Sejarah KSSN tingkatan 4 yang bertajuk Warisan Negara Bangsa. Sudi-sudikanlah untuk menonton dan jangan lupa share serta subscribe. Kita teruskan dengan bab 1 Warisan Negara Bangsa. Baik, ada 4 topik utama dalam warisan negara bangsa. Yang pertama, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Yang keempat, peranan pemerintah dan rakyat. Baik, kita telusuri dengan lebih mendalam tetapi secara ringkas bagi keempat-empat subtopik. Yang pertama, subtopik yang pertama adalah latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Ada 4 ciri-ciri negara bangsa bagi kerajaan alam Melayu. Yang pertama, raja yang menjadi tonggak utama kerajaan. Raja dibantu oleh pembesar, raja mendapat ketaatan daripada rakyat dan raja dianggap suci. Contohnya Raja Champa. Latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat yang kedua adalah undang-undang. Undang-undang dilaksanakan bagi menjamin kesejahteraan terpakai di seluruh wilayah pengaruh. Undang-undang menjadi panduan pentadbiran dalam kerajaan Majapahit. Undang-undang utama dikenali dengan nama Utara Manawa. Ciri-ciri latar belakang negara bangsa kerajaan alam Melayu yang ketiga adalah wilayah pengaruh, di mana kawasan yang rakyatnya mengakui pemerintahan seorang raja. Ciri yang keempat, latar belakang atau negara bangsa kerajaan alam Melayu adalah rakyat yang merupakan penduduk sesebuah wilayah dan setia kepada raja. Subtopik yang kedua, kita lihat ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat 6 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, kerajaan yang merupakan pemerintah tertinggi dibantu oleh pembesar dan Melaka menggunakan sistem empayar. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang kedua adalah rakyat yang menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka. Rakyat terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut, terbahagi kepada 2 golongan iaitu golongan merdeka dan hamba. Ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang ketiga adalah kedaulatan. Kedaulatan ialah lambang kesultanan tertinggi sultan, merupakan hak mutlak sultan dan diakui oleh kerajaan lain. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang keempat adalah wilayah pengaruh. Bermaksud kawasan pemerintahan seseorang raja diakui oleh rakyat dan menjadi bukti kewibawaan seseorang pemerintah. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang kelima adalah undang-undang. Terdapat 2 undang-undang bertulis semasa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama adalah Hukum Kanun Melaka dan yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Kita akan lihat dalam subtopik seterusnya nanti. Bertujuan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang keenam adalah lambang kebesaran.
yang menjadi identiti kerajaan, menjadi simbol kedaulatan sultan. Kita lihat tajuk yang seterusnya, tajuk yang ketiga dalam warisan negara bangsa, iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang yang dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dan undang-undang Kesultanan Melayu Melaka. Sistem pentadbiran seperti yang anda dapat lihat, hierarkinya diketuai oleh sultan, dibantu oleh bendahara, dan di bawahnya ada penghulu bendahari Temanggung Laksamana di peringkat pusat. Seterusnya, pentadbiran di peringkat jajahan diketuai oleh pembesar. Yang kedua, dalam tajuk keunggulan sistem pentadbiran undang-undang adalah Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. Seperti yang dapat lihat, terdapat dua bahagian, sebelah kanan dan di sebelah kiri, kerana terdapat dua set undang-undang yang amat masyhur dalam Kesultanan Melayu Melaka, iaitu yang pertama, Hukum Kanun Melaka, yang terbahagi kepada 4 bahagian utama, iaitu jenayah, peranan sultan dan pembesar, ekonomi dan kekeluargaan. Manakala bagi Undang-Undang Laut Melaka pula juga terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu jenayah, peranan nahkoda, percukaian dan pelayaran. Bahagian yang terakhir dalam warisan negara bangsa adalah peranan pemerintah dan rakyat. Seperti yang anda dapat lihat, anak panah menunjukkan hubungan simbiosis antara pemerintah dan rakyat. Kita lihat siapakah golongan pemerintah. Yang pertama, sultan. Peranan sultan kepada rakyat adalah menaungi rakyat, menjaga keselamatan rakyat, mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat, bertanggungjawab terhadap kemakmuran dan kestabilan kerajaan, dan memperkenalkan undang-undang bagi mengawal rakyat. Pemerintah, lapis kedua adalah pembesar yang berperanan memelihara keamanan dan kebajikan rakyat, berfungsi sebagai perantara antara sultan dan rakyat dan mengutip hasil. Manakala hubungan antara rakyat kepada pembesar atau pemerintah pula adalah memberikan taat setia kepada pemerintah, mematuhi arahan pemerintah, menjadi tentera, menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana atau jalan, dan menghadiri majlis umum seperti gotong royong, menjadi pengayuh dan pendayung kapal perang. Sekian sahaja bab 1 warisan negara bangsa. Kita imbas kembali, terdapat 4 subtopik utama dalam warisan negara bangsa, iaitu latar belakang negara bangsa Kesultanan sebelum kedatangan Barat. Subtopik yang kedua adalah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Subtopik yang ketiga adalah keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Dan subtopik yang keempat adalah peranan pemerintah dan rakyat. Sekian.